Alright. Okay, hi, welcome Soraya. Alright. Okay, so before cikgu mulakan kita punya kelas pada hari ini, cikgu nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pelajar yang hadir. Give a big applause to yourself because of you manage lah untuk datang ke kelas online kita pada hari ini. Okay, tepuk tangan. Tak apalah, cikgu tak nampak you guys kan. Okay, so okay, hari ni topik kita akan masuk topik yang baru lah because of had been request by you guys. Tapi even kita masuk topik yang baru, you still ada quiz, bukan quiz lah, dia macam tugasan je lah untuk mengetahui either you faham ataupun tak lesson kita pada hari ini. Okay, tapi topik hari ni dia sangat mudah sebabkan dia sangat-sangat dekat dengan you guys lah because of daripada you bangun ke, you nak makan ke, everything you mesti jumpa this element which is yang cikgu pun tengah nak ambil sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. So, ialah air. Okay. So, you pernah tak buat eksperimen yang mana kita ambil air, kita masuk dalam cup and then suddenly cikgu you suruh masukkan sebiji telur dalam cup tersebut. And then lepas dah masukkan garam, tak pernah. Okay. So, benda ni you boleh buat kat rumah. So, first you just ambil je cawan kecil. Tak adalah kecil kalau ni mungkin dia takat sini je lah kot. Dia takat ni je. And then you masukkan distilled water ataupun air pure water, tap water, any water lah. So, and then you letak berapa sudu garam and then you letakkan telur tersebut. So dekat situ you akan perasan yang telur tu akan terapung. This is because density lah. Sama juga macam situasi yang ada dekat kita punya yang ada dekat muka bumi ni, iaitu pernah dengar tentang laut mati? Pernah dengar tak tentang laut mati? Pernah. Okay. So, dekat situ juga, kalau anything lah, kalau you nak pergi berenang situ pun, kalau you tak reti berenang macam cikgu, so you boleh terapung dekat situ. Sebabkan dia punya, orang cakap apa, kandungan garam dia tu terlampau tinggi. Yang menyebabkan air tu mempunyai ketupatan yang sangat-sangat tinggi. That's why everything ataupun apa-apa saja yang dibuang ataupun dicampak ke laut mati tu, dia boleh terapung. Okay, so mestilah ada ciri-ciri unik yang kita kena tahu ataupun kita nak mengetahui tentang air kan. So that's why lah hari ni kita akan mempelajari topik baru iaitu air dan larutan. Tetapi kita hanya berbincangkan tentang topik 5.1 iaitu sifat fizik air ataupun physical characteristic of the water. Okay everyone? Okay, bagus. Alright. So, first of all, mestilah air ni sangat-sangat penting. Betul tak? Kalau tak ada air, compare to air dengan makanan, air tu lagi penting. Because of kalau makan, you boleh puasa. Macam contoh kita dah nak masuk bulan puasa ni kan. So, you still boleh tahan diri you. Kalau tak makan dalam beberapa hari, you boleh tahan lagi. Tetapi, compare to you tak ambil langsung air dalam badan you, so dekat sini, you dah tak boleh nak hidup lama. Because of badan you akan kering dan you will lose a lot of energy. Okay. So, kat sini cikgu akan sharekan PowerPoint kita. Okay. Boleh nampak tak? Semua boleh nampak tak slide yang cikgu hantar ni? Okay, bagus. Alright, so macam biasa, before kita mengetahui lebih lanjut, of course lah cikgu telah menyenarai pendek kan success criteria ataupun kriteria kejayaan yang bakal diukur, yang bakal cikgu lihat either you guys faham ke tak topik perbincangan kita pada hari ni, okay? Alright, so first, of course lah, awak dikira berjaya jika awak boleh menghuraikan dan berkomunikasi mengenai air yang bakal kita pelajari nanti. Ada 5 elemen yang kita untuk mengetahui tentang air. Apakah itu air? Bukan semata-mata air yang you minum saja. So, ada karakteristik dia, okay? And second, ataupun yang the last one, you boleh berkomunikasi mengenai proses penyejatan yang mana juga yang kita bakal pelajari pada hari ini. Dan juga proses penyejatan tu dalam kehidupan seharian you guys. Okay?
Alright, so ada 5 benda ataupun ada 5 item lah yang you akan pelajari hari ni, iaitu first, ciri-ciri unik air, second, komposisi air, yang ketiga, kesan benda asing ataupun impurities terhadap takat lebur dan takat didih air, yang keempat, penyejatan air, dan last sekali ada 5, yang last sekali adalah aplikasi penyejatan dalam kehidupan seharian. Okay. So first of course lah kita akan mengetahui tentang ciri-ciri unik dulu. So kat sini cikgu telah menyenarai pendek 6 ciri-ciri unik. Okay. So yang pertama ialah air ni of course lah dia cecair kan. Dia liquid. Liquid dalam state of liquid yang mana dia tiada bau. Air you guys ada bau ke? Ataupun air mineral tu ada bau tak? Tak ada kot. Okay. Tapi pernah tak you minum air minuman, tapi dia ada macam bau coconut sikit. Bau buah kelapa. Oh tak pernah. Okay. Mungkin cikgu je kot pernah experience tu. So cikgu dapat air, of course lah air free kan. So bila cikgu buka je dia punya penutup tu, and then cikgu bau dia tu ada bau macam kelapa tau. So bila cikgu tengok bau tu, oh of course lah because of air tu air minuman, air yang telah dirawat. Dia bukan pure water ataupun mineral water lah. Okay. Seterusnya, air ni dia wujud dalam 3 bentuk fizikal, iaitu ada pepejal, cecair dan juga gas. Okay. Dan yang third one ni dia boleh berubah. Pernah kan you dah belajar, cikgu yakin you guys dah belajar time form 1 yang perubahan bentuk fizikal daripada pepejal, cecair dan gas. Pernah belajar kan? Okay, pernah. Okay, kalau dah pernah, cikgu nak test sikit lah. Okay, kalau kata daripada bentuk ice cube ataupun ketulan ais, dia nak berubah ke bentuk air. Dia melalui proses apa? Salah. Apa Hanan? Daripada penyejatan, bukan pepejal. Okay, daripada solid nak ke cecair. Jadi apa? Kondensasi, bukan. Peleburan, yes, betul. Betul Fashi. Tepuk tangan. Okay, good. Ialah peleburan. Okay, kita just you imagine you ada ais ketul ataupun you ada ais, of course lah, cube ais tu, and then dia dah cair. So, there's a proses yang namanya peleburan. So, manakala kalau kata kita nak sejukkan ataupun kita nak bekukan air yang kita minum tu, kita mestilah masukkan dalam peti sejuk kan. Dan benda tu ialah proses pembekuan. Dah lupa lah ni, baru setahun tertinggal. Alright. Next is ciri-ciri unik yang keempat, iaitu, okay, ini sangat-sangat penting. Nanti dekat kesan benda asing pun kita akan mengetahui lebih tentang takat didih dan takat beku. Okey, takat didih bagi air ialah 100 degree Celsius. Manakala untuk takat beku ataupun namanya takat lebur iaitu 0 degree Celsius. Okey? Dan ni ialah just extra knowledge, iaitu ketumpatan air adalah bersamaan dengan 1 gram sentimeter per cube. Bila dia ada dekat 4 degree Celsius. Dan last kali, air ni juga dia mempunyai tegangan permukaan ataupun surface tension. So surface tension ni apa? Surface tension tu apa? Okay. Ya, betul. Okay, tu translate lah tau. Apakah itu ketegangan permukaan? So, ni adalah contoh-contoh berlakunya ketegangan permukaan ataupun surface tension. Tegangan permukaan ni dia adalah daya lekitan. Daya lekitan antara molekul air di permukaan yang menyebabkan certain serangga seperti ayak-ayak. Ni yang cikgu tunjuk ni ayak-ayak, tapi ni gambar kartun lah. Kalau gambar real one dia dekat dalam buku you, muka surat 96. Okay. So sebabkan ada daya lekitan ni, dia membolehkan si ayak-ayak tu, ayak-ayak tu dapat terapung di atas permukaan air. Pernah tengok cerita Naruto kan? So perasan tak Naruto tu dia boleh
dia boleh berlari. Dia boleh berlari Dia boleh berlari dan berjalan di atas air tersebut. Kan? So, tapi tak adalah cikgu cakap Naruto tu dia ada daya lekitan, tapi dia menggunakan konsep daya lekitan tu dalam story tu. Okay, faham tak? Sebab badan kita ni badan kita boleh terapung. Apa tu? Bukan es dekat pokok. Pokok tu daya lekatan sekarang ni adalah daya lekitan. Daya lekitan ni yang ni lah. Dekat sini. Dekat sini. Because of ni nampak tak? Yang ni. Sebab dia ada daya lekitan kat situ. Okay. So, next is dia cakap kat sini. Okay, sebabkan ada daya lekitan tu. Apa ni? Kejap. Ada pertanyaan ke yang cikgu tak terbaca? Okay. Cakra tu nanti. Okay. Cakra tu nanti kita belajar nextnya. Okay. Alright. So, daya lekitan ni antara molekul air juga dia ada daya lekatan. Okay. Kat sini je kita dah ada jumpa dua term iaitu daya lekitan dan juga daya lekatan. So, apakah itu nanti kita akan bincangkan. So, daya lekatan ni di antara molekul air dan juga xylem. Okay. Xylem tu apa pula? So, xylem ni dia ada dekat pokok tau. So, sini cikgu lukiskan kejap. So, xylem ni dia akan transport all the water. Dia akan transport water, food untuk dihantar kepada part pokok yang lain. Contohnya seperti daun. Okay. So, dekat pokok kalau you potong lah kan, dia ada macam, mana dia? Dia ada macam ni. Macam ni. So, dia ada dua belahan tau. Yang atas tu ialah phloem. Yang bawah tu ialah xylem. So, xylem tu lah tempatnya. Siapa Esa? Esa tu cikgu juga. Cikgu open dua tempat. Okay? So, dia ada lekatan daripada molekul air dan juga xylem. Iaitu dinding sel. Okay. So, ini adalah contohnya. Next kita pergi ke slide seterusnya. Next is yang cikgu cakap tu. Okay. Ini adalah daya lekitan dan daya lekatan. Okay. Kalau daya lekitan ni, dia adalah daya tarikan antara molekul yang sama. Kalau contoh tadi, yang ada ayak-ayak tu. So, kalau daya lekitan tu, dia adalah molekul yang sama. So, apakah molekul yang sama tu? Molekul sama tu ialah molekul air dan juga molekul air. So, sama kan molekul air dengan molekul air. Tu ialah namanya daya lekitan. Okay, faham tak? Okay. So, kalau kata daya lekatan dia berbeza. Kalau berbeza, situasi dia macam pokok tadi itulah. Macam contoh, molekul air dan juga dinding sel ataupun dinding xylem tersebut. Yang membolehkan air ni dibawa daripada akar. Apa beza lekitan dengan lekatan? Lekitan, cikgu cakap, daya tarikan adalah molekul yang sama. Contohnya, molekul air dengan molekul air yang membolehkan certain serangga dia terapung di atas permukaan. Manakala daya lekatan, dia adalah tarikan antara molekul yang berbeza seperti contoh, molekul air dan juga dinding xylem. Kan lain tu, xylem kan dia bukan air. So, dinding xylem tu dia terdapat dekat pokok. So, untuk apa? Kenapa dia ada tarikan antara air dengan dinding xylem ni? Sebab dia nak membolehkan air ni dibawa naik daripada akar. Yelah kan sebab kita siram dekat pokok kan. So, akar tu dia akan absorb all the water sources dan dia bagi dekat daun-daun ataupun daun-daun dan dahan-dahan lah supaya dia grow up more bigger. Okay, faham? Okay, good. So, next is, yang ni cikgu tak nak terang dengan lebih lanjut lah sebab you guys dah belajar time form 1. Just kita pergi secara laju. Sorry cikgu tersalah. Cikgu tulis bahasa Inggeris. Tapi you faham kan? Solid is pepejal, liquid is secair dan gas tu ialah gas lah. Okay, so dekat sini, bila solid, dia nak tukar ke liquid. Tadi Fashi cakap dia akan melakukan ataupun dia akan undergo proses peleburan.
Okay, peleburan. Okay, kat sini bila dia adanya peleburan, so haba ni dia akan diserap. Okay, manakala daripada cecair pula, dia nak bergerak menjadi gas, dia akan yes, betul, penyejatan, betul Darwish, Aju. Ataupun nama dia pendidihan. Okay, so dekat sini juga haba tu akan diserap. Next is, kalau kata kita nak tukarkan, okay, kita nak patah balik gas tu nak jadi cecair, dia akan melalui proses kondensasi. Okay, kondensasi yang mana ni haba tu akan dibebaskan. Dibebaskan ke udara lah. Dan sama juga cecair dia nak pergi ke pepejal, of course lah kita kena masuk dalam freeze and then dia akan beku menjadi ais. Okay, so ni simple sahaja. So this is yang cikgu cakap tu dia adalah kesan penyerapan dan pembebasan haba terhadap jirim air. So takat ni ada apa-apa soalan? Okay. So kita boleh pergi ke topik yang kedua iaitu komposisi air. So okay, macam mana kita nak tentukan komposisi ataupun unsur di dalam air? Pernah tak kalau air je mesti dia orang cakap H2O. Pernah dengar kan tentang H2O? Okay, pernah. Okay. So, tapi macam mana kita nak tahu benda tu gas tersebut ataupun unsur tersebut betul ke hadir ataupun ada dalam semua air. So, untuk mengetahui macam mana air tu merupakan ada elemen H dan juga O ni, kita boleh ditentukan dengan menjalankan proses electrolysis. Okay. So, apa pula electrolysis tu? Electrolysis ni kita tak dapat nak buat lah sebabkan kekurangan bahan dan juga kita tak ada equipment tersebut. So this is your task for this week lah, yang mana awak kena tengok video based on this topik, tapi cikgu hanya akan menceritakan secara ringkas sahajalah macam mana proses electrolysis ni berlaku. So dekat sini lepas awak dah habis menjalankan proses tersebut, pada akhir proses ataupun aktiviti dan eksperimen ni awak akan dapati gas oksigen dia akan terhasil di anode. So anode tu apa? Subhanallah, mungkin sini sebab hujan kot tadi, so dia terganggu sikit, saya minta maaf Okay. Kat mana tadi? Okay, pada hasil ataupun hasil akhir eksperimen tersebut, so gas oksigen ni dia terhasil di anode. So anode tu apa? Cikgu pula tak dengar awak semua. Anode tu apa? Hello? Guys? Oh, panjang sangat? Kita nak slow. Okay, anode tu dia adalah elektrod yang disambungkan kepada terminal positif bateri. So bateri kan ada terminal positif dan negatif kan. So oksigen tu dia terhasil terhasil di anode. Okay. Means why for the hydrogen, gas hydrogen, dia terhasil dekat terminal cathode. Okay, cara mudahnya kalau anode kan, anode dia positif. Why cathode? Kalau dalam bahasa utara kan, cathode tu maksudnya kecil. Kecil. So kalau kecil dia of course lah bin a negative terminal. Okay, mudah je macam tu. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut macam mana proses tu berlaku, menarik tau benda ni. Sebab awak akan kat sini dekat proses ni dia akan menghasilkan dua benda. Kalau oksigen, kayu yang awak masukkan ke dalam test tube yang mengandungi gas oksigen tu dia akan menyala. Means why kalau untuk hydrogen pula dia akan produce pop sound. Itulah kalau kata kita boleh buat ni memang sangat seronok lah kan. Okay, tapi sebabkan kita kekurangan bahan dan situasi macam ni, so kita just belajar secara teori sahaja. Okay. So untuk tugasan awak kali ni, cikgu dah sertakan link dekat dalam slide tu ada dah link yang boleh awak lihat cara macam mana aktiviti ni dijalankan. So you bolehlah jawab soalan-soalan yang cikgu bagi. Alright. So next is kita akan tengok
pula tentang kesan benda asing terhadap takat lebur dan takat didih. Okey. Benda ni, okey, untuk menerangkan untuk this topic, cikgu akan buat dua situasi. Okey? Alright, situasi yang pertama, cikgu telah menyediakan 2 beaker yang mengandungi ais. Ais cube Okey. Jadi cikgu tunjuk lukisan cikgu yang sangat-sangat kreatif ni. Wah, yakin sangat. Okey. So, kita ada beaker A dan beaker B. Okey, nampak semua? Okay, kita ada cantik kan? Jangan judge Okay. Alright, so kita ada beaker A dan beaker B. So beaker A ni cikgu tambahkan impurities ataupun benda asing. Boba tu kan boba. Tu ni cikgu cakap apa? Ice cube. Okay. So cikgu masukkan benda ice ball. Okay, sorry. And then cikgu masukkan garam. Okay, garam. Garam ni dia bertindak sebagai benda asing. Means why yang B pula, untuk B cikgu biarkan dia sahaja. Just ice ball tu sahaja. Okay, so bila cikgu, then lepas tu cikgu masukkan thermometer sebab cikgu nak check dia punya takat lebur dia kan. So cikgu masukkanlah dua-dua ni ada dia punya thermometer. Okay. So cikgu akan catat dia punya suhu after dia punya temperature tu constant. So apa maksud constant? Apa maksud constant? Tak tahu. Okay. Maksud constant tu, kenapa time cikgu? Tak apa, sabar Darwin. Biasalah ni lah. Weaknesses using this online class lah. Okay. So, apakah constant? Constant tu maksud dia stabil. Maksudnya dia punya temperature tu dah tak turun dan tak naik. Okay. So, itu ialah constant. So, bila cikgu dah tengok temperature tu dah constant, then cikgu pun ambil lah dia punya bacaan. Okay. Yang cikgu dapati dekat beaker A ni, dia punya temperature jatuh kepada bacaan negatif 4 degree Celsius. Manakala yang B tadi tu, dia remain 0 degree Celsius. Constant dia adalah 0 degree Celsius. So, apa yang kita boleh simpulkan ataupun apa yang kita boleh concludekan dekat sini, disebabkan kehadiran benda asing ataupun impurities, garam, dia akan menyebabkan apa? Takat lebur berkurangan. Okay, faham tak? Because of adanya, that's why itulah apa kesan terhadap benda asing kan. So, dengan kehadiran garam, sebagai impurities ataupun benda asing, dia menyebabkan takat lebur ais tersebut tu berkurangan. Dia menjadikan negatif 4. Okey. Next kita nak tahu pula untuk takat didih. Mana cikgu punya? Ni. Okay. Hilang. Seorang pun hilang. Okay, next cikgu nak tahu pula takat didih. So, cikgu pun sama di situasi yang kedua. Iaitu cikgu tengah jerang air. Cikgu tengah jerang air. Cikgu nak masak Maggi. So, of course lah cikgu kena rebus dulu air tu kan. Okay. So, air yang pertama. Okay, cikgu dah rebus dia. Sama juga. Cikgu buat. This is period C dan period D. Okay. Period C ni, cikgu telah memasukkan 1 sudu garam. Okay, cikgu telah masukkan garam dekat dalam dia. Manakala yang D tadi, cikgu biarkan saja. Kan? So, apa yang cikgu dapati, selepas sama juga cikgu kena masukkan thermometer untuk cikgu nak tengoklah dia punya temperature, dia punya suhu. Okay. So, cikgu masukkan. So, cikgu tunggu berapa minit. And then, selepas dia punya temperature tu constant, iaitu stabil dan tidak bergerak-gerak. Then, cikgu pun ambil dia punya bacaan. Yang cikgu dapati, C, iaitu period yang cikgu telah masukkan garam tu, dia punya temperature naik 104 degree Celsius. Manakala, untuk D, dia remain 100 degree Celsius. Okay.
Okay. Ni adalah situasi yang kedua. Okay. Ni periuknya Okay. So ni nampak kan periuk cikgu tu cantik. Yakin. Okay. So alright. So apa yang kita boleh conclude ataupun apakah konklusi because of adanya kehadiran benda asing iaitu garam. Benda asing iaitu garam dia menyebabkan takat didih air tersebut meningkat. Okay. Faham tak? Faham tak? Okay. Kalau faham, cikgu tanya balik. Kalau takat lebur, bila adanya kesan benda asing dekat dalam tu, takat lebur tu akan meningkat ataupun menurun? Pandai. Kenapa berubah? tak yakin ni, tak constant. Okay, menurun. Baiklah. So, betul tak semua yakin ataupun setuju dengan jawapan kawan awak? Cakap tak. Kenapa tak? Betul lah. Okay, so kalau takat lebur, L kan? So, dia lower. So, dia menurun lah. Okay, takat lebur dia akan kurangkan sebabkan adanya kesan benda asing ataupun nama impurities. So, impurities kat dalam ni kita guna apa? Apa yang cikgu masukkan tadi? Pandai Hanan. Betul. Okay. So, seterusnya, kalau takat didih, kan takat didih, dia akan meningkat. Okay, meningkat. Alright. Sebabkan cikgu masukkan, apa tu? Enggak nampak ya cikgu. Enggak nampak. Tak faham Darwish. Tak nampak saya tulis ke? Oh tak, cikgu just tulis ni je. Kalau lower, L dia low kan. So lebur, so dia lower. Means while kalau didih, dia meningkat. Okay? Alright. So next. Okay, itulah. Tapi tak semestinya kesan tu ada banyak. Contoh kalau kata air kosong yang you minum ni, tiba-tiba you rasa you nak minum air Milo. You masukkanlah Milo kan. So kesan benda asing tersebut, apa? Dia akan bertukar lah. Bertukar warna daripada colourless menjadi colour coklat tersebut. Sama juga dan macam-macam lagi lah kesan. Ada yang bau dan lain daripada itulah. So that is kesan benda asing terhadap air tersebut. Tetapi untuk takat lebur dan takat didih, yang cikgu bagi example itu menggunakan garam. Okay. Next is kita akan pergi ke penyejatan air. Okay, apakah itu penyejatan air? Okay, penyejatan air ni dia adalah proses yang mana berlaku di permukaan air yang menukarkan air tu menjadi wap air. Okay, penyejatan air ni juga dia sering ataupun selalulah berlaku dekat you guys. You pernah mengalami benda ni. Macam apa contoh penyejatan air yang you tahu? Pandai, bagus. Sidai baju. Pernah tolong time PKP ni dah tolong mak sidai baju ke? Baru nak cakap. Okay, tak apa. Betul-betul. Okay, betul Hanan. Alright. Okay. Tak tolong lagi? Tolong buang sampah, bagus. At least tolong jangan tak tolong. Okay, tak semestinya sidai baju. Yes, boleh juga you nak sidai kasut dan sebagainya. Because of you nak make sure all the water molecule yang ada dekat pakaian ataupun baju ataupun apa-apa sahaja yang you nak, yang basah, so you nak benda tu kering. So that's why lah kita akan melakukan proses penyejatan. Okay, pandai. Okay, so next is kalau you refer muka surat 110, okay, kat sini dia tulis lah ataupun dia menunjukkan proses penyejatan air tersebut. Yang mana molekul-molekul air ni dia di permukaan mempunyai tenaga kinetik. Apa tu maksud tenaga kinetik? Tenaga semula jadi, betul. Selain tu? Kita pun ada tenaga kinetik. Untuk apa? Pandai. Bagus. Okey, dia untuk pergerakan. Banyak untuk terapung. Kita tak boleh terapung. Okey, so kita
Because of kita ada tenaga kinetik tersebut, so kita bolehlah bergerak. Sama juga kuda. Next is untuk mengetahui tentang faktor-faktor ni pun kita dalam buku ataupun kita sendiri kita kena menjalankan eksperimen untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang meningkatkan kadar penjejatan air. Tetapi sebabkan kita punya lack of instrument, so kita hanya boleh belajar secara teori je lah. Okay, faham semua? Okay, so dekat sini dia ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi kadar penjejatan air. So faktor yang pertama ialah kelembapan udara ataupun humidity. Okay, kelembapan udara. So as you guys know, kalau kata tempat tu lembap, mestilah dia punya kadar penjejatan tu tinggi ke rendah? Oh, apa dia tadi? Oh, tak dengar. Okay. Tinggi. Ni mesti Afif tengok buku terus ni. Okay. Dia actually kalau kata tempat tu lag. Okay. Kalau kata tempat tu lembap ataupun situasi dalam tempat tu dia punya temperature tu lembap, humidity tu, so dia akan mengurangkan lagi muka surat berapa dalam buku teks? Muka surat 104. Betul. Okay. So, kalau dalam buku teks ni, di situasi dia cakap, udara kering ni ataupun humidity ni, dia mengandungi air yang sikit. Mengandungi wap air yang sedikit. Tetapi, kalau kata yang betulnya, kalau kata humidity tu tinggi ataupun kelembapan tu tinggi, proses penyejatan tu kurang. Kenapa? Sebab dia ada molekul-molekul air yang banyak. Tetapi, kalau kata kelembapan tu kurang, yang tu yang akan meningkatkan proses penyejatan. Okey, faham tak? Poin yang pertama. Faham. Okay, good. Next is adalah suhu persekitaran. Of course lah suhu persekitaran. Kalau kata tempat tu terlampau panas, contohnya pada hari ni temperature dia 37 degree Celsius. Manakala pagi tadi tu mungkin dia punya temperature 28. So, mestilah yang 37 tadi tu apa ni? Yang 37 tadi tu lagi cepat berlakunya proses penyejatan air. Okey. So that's why lah apabila suhu persekitaran tu meningkat, molekul-molekul air di permukaan memperoleh lebih banyak tenaga dan memudahkan ataupun akan meningkatkan lagi kadar penyejatan air. Okey. Next is luas permukaan yang terdedah. Okay, this is situasi yang mana cikgu nak sidai cikgu punya blanket ni. Okay, cikgu ada 3 blanket. Okay, so first blanket tu cikgu just lipat macam ni and cikgu sidai. Satu lagi cikgu buka sedikit because cikgu tak muat kan tempat kan. So cikgu sidai juga. And the last kali tu because of cikgu nak sidai satu benda ni saja dan cikgu buka lah seluas-luasnya dan cikgu sidai dekat luar. So ada 3 benda. So yang mana satu yang akan kering dahulu? Yang paling luas. Yang ketiga, betul tak? Yes, yang ketiga. So sebabkan permukaan dia tu terdedah dengan banyaknya. Compare tu yang first, cikgu dah lipatkan dia. So, susahlah untuk dia sejat air tersebut. Okay, so lepas ni, kalau nak sidai baju, nak mempercepatkan lagi proses baju tu kering, you kenalah exposekan all the area ataupun all the surface area tu kepada cahaya matahari. Okey. Dan last kali ialah pergerakan udara. Okey, benda simple iaitu contoh situasinya dekat luar rumah awak hujan. So of course lah orang cakap, Aisyah cepat angkatkan kain hujan dekat luar tu. Okay, so cikgu pun pergilah ambil baju tersebut. And then cikgu pun sidailah dekat dalam bilik. Sebab kan banyak sangat baju tersebut. So cikgu pun samalah kan kat rumah you guys. So ada 2 bilik. So satu bilik tu cikgu dah sidai sikit. And then cikgu pergi kat bilik B pula. And then bilik B tu cikgu terlupa buka kipas. Satu lagi cikgu buka kipas. Okay, so dekat bilik yang mana lagi cepat? Kering.
Yes, bilik yang buka kipas. Sebab kan, ni bukan bilik buka air raya. Okey, ni sebabkan ada berlakunya pergerakan udara yang membawa wap air tadi tu ke udara ataupun ke tempat lain. Manakala, kalau kata bilik B tersebut, bilik B cikgu tadi tu, yang cikgu lupa buka kipas tu, wap-wap air tu terperap ataupun terperangkap dalam bilik tersebut. Kat situ pula dia akan faktor yang pertama tadi, kelembapan. So yang membuatkan bilik tu dia ada kelembapan udara. So dia akan melambatkanlah proses penyejatan air. Okey, faham tak? Faham. Okey, wah dah dekat 2.40. Alright. Okay. Alright. Next is, of course lah, after yang you dah belajar, jangan tidur. Sekejap lagi tidur. Sekejap je. Sejam je. Sikit lagi. Okay. Next is ialah aplikasi penyejatan air dalam kehidupan seharian. Okay. Of course lah, you dah belajar something. Dan mestilah ada aplikasi ataupun apakah kegunaan daripada kita belajar tentang proses penyejatan tadi. Okey, benda yang popular yang you dah pun cakap tadi iaitu you jemur kain ataupun you sidai baju dekat luar. Okey, so pakaian yang disidai ni dia disebabkan luas permukaan terdedah ke udara, dia menjadikan pakaian tu kering dengan cepat. Second is ialah garam laut. Pernah tak tengok proses air laut tu tiba-tiba dia jadi garam laut? Pernah tak? Tak pernah. Okay, so cikgu nak cerita sikit lah ni. Cikgu pun tak pernah tengok benda tu face to face ataupun eyes to eyes kan. Eyes to eyes? Face to face lah. So tak pernah tengok pun macam mana proses tu berlaku, tetapi disebabkan tempoh PKP yang panjang ni, cikgu pun dia menonton satu cerita K-pop. Drama K-pop. Okay, Korea sangat. Okay, so tapi cikgu tengok tu bukan sebabkan ada opa-opa yang handsome tu Cikgu tengok sebabkan dah tak ada cerita kan. So cikgu tengok okay, dia punya ayah ni ada buka restoran tau. So ayah dia of course lah dah ada restoran. So ayah dia ada pula tempat pemprosesan buat garam. Dekat sini lah yang cikgu tahu tu macam mana proses garam laut tu terhasil. So first ayah dia botak tak? Tak, ayah dia tak botak. Ayah dia ada rambut. Okay, so macam mana dia akan ambil semua, tak adalah ambil semua. Dia akan apa orang cakap, sedut air laut tersebut. And then dia akan masuk dalam tank. Kat dalam tank tu dia of course lah dia rawat dahulu. Yelah dia nak buang, takut ada starfish pula kan yang terkeluar sekali dekat dalam tu. So dia rawat dulu, dia buang benda-benda kotor dahulu. And then lepas dah clear, baru dia akan masukkan dekat tempat yang macam kolam tau. Tapi kolam tu dia macam, tahu tak sawah padi, berpetak-petak kan. Dia lebih kurang macam tu. Dia tak ada tempat tertutup dia tempat yang terbuka. Kenapa tak ada ink semua ni? Okay. So dia ada macam kolam lah. Dia ada kolam-kolam yang banyak. Okay. So dekat tempat yang petak-petak ni, dia akan masukkan air laut yang telah dirawat tadi. So dia akan masuk secara tak terlampau banyak dan tak terlampau sikit. Okay, so dia akan biarkan di bawah cahaya matahari. So air ataupun molekul-molekul air tu dia akan diserap ke atas. So yang tinggal nanti after a few days, depends lah berapa amount liter of the sea water yang dah masukkan dekat tempat petak ni. So lepas dah settle ataupun semua air telah diserap, dekat situlah yang terhasilnya garam-garam laut. Menarik tau. Okay. Next is of course lah pernah kan tengah tentang, of course lah, my mum pun dia selalu buat ikan kering. Macam ikan tu dia tak tahu, dia malas nak goreng. So dia rasa nak makan ikan masin. So dia pun jemur. Okay, dia pun jemur lah. Dia jemur. Okay, bagus juga. Kenapa? Because of dekat sini, makanan tu yang dikeringkan tu dia boleh tahan lama. Kenapa dia boleh tahan lama? Kenapa makanan yang kering tu dia boleh tahan lama?
Betul. Okay, sebab mikroorganisma tu dia tak dapat hidup tanpa kehadiran air. Dan last kali, of course lah yang ni semua majority of you guys sering melakukannya, iaitu you mengeringkan rambut using your hair dryer. Okay, so dekat sini hair dryer tu dia akan mengeluarkan udara yang panas yang mana dia akan menyerap molekul-molekul air yang ada dekat rambut you guys. Okay, faham tak takat ni? Faham. Okay. So, itu sahaja yang kita belajar pada hari ni. So, okay, tak habis lagi. Okay, tak habis lagi. Jangan nak left lagi. Okay. So, untuk cikgu just nak recap je lah. Okay, apa yang kita dah belajar hari ni. Okay. Okay, first kita belajar tentang apa? Yang pertama, kita belajar tentang apa? Ayak-ayak. Okay, ayak-ayak tu dekat mana? Ayak-ayak tu berlaku kenapa dia boleh terapung dekat permukaan air? Sebabkan ada daya apa? Yes, daya lekitan. Betul, Maizatul. Iaitu kita belajar tentang ciri unik air. Yes, betul Darwish. First kita ada ciri unik air yang cikgu telah listkan 6 ciri unik air tersebut. Iaitu first of course lah, air ni dia tak ada rasa, dia tak ada bau dan dia juga okay, dia tak ada rasa, tiada bau dan tiada warna. Okay, dia colourless, tasteless. Okay. Okay, next is dia ada wujud dalam 3 bentuk iaitu pepejal, solid, and then second is liquid dan last kali apa? Gas, betul. Okay, kalau cikgu nak tanya ni, kalau gas nak bertukar menjadi pepejal, dia melalui proses apa? Pemejawapaan. Okay, betul. Ataupun nama dia sublimation. Okay, sorry cikgu. Okay. Cikgu cuba baca elok-elok. Okay, alright. So yang ni you can read by yourself. Alright. So is komposisi air, macam mana kita nak tahu ataupun macam mana kita nak mengetahui unsur-unsur ada yang dalam komposisi air tersebut dengan menjalankan proses elektrolisis. Okay, ni tugasan awak semua. Okay. Next is kita belajar tentang hari ni iaitu daya lekitan dan daya lekatan. Okay, apa tu daya lekitan? Cikgu dengar bunyi buku tu. Okay, daya lekitan terapung, tapi apakah dia daya tarikan antara molekul apa? Yes, betul. Lekitan. Yes, betul. Hanan. Okay. So, daya lekitan dia antara molekul yang sama. Contohnya, molekul air dan juga molekul air. Manakah ada daya lekatan apa? Okay, antara molekul yang berbeza. Siapa tu? Suara dia sangat sayu-sayu. Siapa tu? Boleh cikgu tahu siapa yang menjawab? Darwish? Ya ke? Betul ke Darwish? Cikgu dengar suara perempuan. Okay. So, thank you siapa yang menjawab tu. So, dia ialah molekul yang berbeza seperti contohnya molekul air dan juga dinding xylem ataupun sel dinding tersebut iaitu pokok. Okay. Dan kita juga telah belajar tentang apakah itu penyejatan air. Okay, penyejatan air tu itulah yang mana kita berlaku di permukaan air yang menukarkan air tu kepada wap air. So that's why kita boleh keringkan pakaian kita. Dan last kali, second last ialah faktor. Okay, ada 4 faktor. Starting from apa? Apa faktor pertama yang mempengaruhi kadar penyejatan air? Udara. Kelembapan udara. Okay, penuh Nanti jawab tak boleh nak jawab udara je Kelembapan udara. Yang kedua ialah suhu apa? Okay, suhu persekitaran. Okay, suhu persekitaran tak kisahlah dalam bilik ke kat luar ke, dia mempengaruhi. Next is luas. Yes, luas permukaan yang terdedah. Dan last kali ialah
Okay, pergerakan udara. Good job. Dan last sekali ialah aplikasi ataupun aplikasi penyejatan air dalam kehidupan seharian kita. Ada 4, iaitu first of all lah, you sidai baju. Second ialah proses macam mana kita nak ambil garam laut. Ketiga ialah kita keringkan makanan. Dan last sekali apa? Aplikasi untuk? Yes, betul Majatul. Mengeringkan rambut awak because of adanya udara panas. Okay, good job. Okay, so before kita end our class, awal lah habis kelas hari ni. Okay, tak sampai sejam. Okay, so before kita habiskan kelas kita pada hari ni, you have any question? No? Tak ada? Betul semua tak ada? Betul cikgu. Okay, cikgu terlupa. Okay, macam mana awak nak jawab tugasan-tugasan yang cikgu bagi ni? So first, slide, kalau you boleh buka slide, dia ada dekat slide yang ke-9 dan 13. So, 9 betul. 9 dan 13. Okay, so cara-caranya, okay, sama juga macam yang kita buat pada minggu keberapa yang cikgu bagi dalam slide ada soalan tu, and then you need to snap and then send back it to me through WhatsApp. Tapi kali ni awak tak perlu hantar ke WhatsApp. Awak hanya buat macam kaedah yang sama. Kalau kata you tak boleh nak edit dekat slide saya, awak boleh tulis handwriting dekat piece of paper and then you snap. Kalau you tak nak juga, you boleh tulis je jawapan tu dekat website tersebut. Okay, website tersebut cikgu dah kasih link tu dekat dalam PowerPoint yang cikgu sediakan. Tapi kalau you tak boleh nak buka, cikgu akan hantar link tu semula dalam grup WhatsApp. Grup WhatsApp sign kita tu lah. Okay, faham tak? Faham? Senang je kan cara dia. You just, kalau you tak boleh, ada 3 ada 3 benda. Apa yang tak boleh nak buka, Darwish? Tak boleh nak buka link tu ke? Ke tak boleh nak buka slide? Okay, kalau tak boleh buka link tu tak apa. Sekejap lagi cikgu akan hantar link tersebut dan you boleh tengok. So, cikgu juga akan hantar link yang berkaitan dengan electrolysis tu, yang mana tu tugasan yang pertama. So, you boleh refer that video. So, bila you tengok video tu, so you dapatlah serba sedikit idea what is electrolysis. Dan bila you dapat idea tentang electrolysis tu, you bolehlah menjawab. Yang mana muka surat ke-13 tu? Okay, yang muka surat 13 tu senang je. Yang 4 aplikasi penyejatan air tu sahaja. Yang tu you nak masukkan gambar boleh ataupun you nak tulis. It's up to you. Okay? Okay, faham? Okay, ada 3 cara kan cikgu cakap? Ada 3 cara. Cikgu dengar lah orang mengantuk. Okay, so ada 3 cara. First, you boleh edit slide cikgu. And then you dah siap, you snap gambar, you screenshot ke. And then you can post it dekat Padlet tersebut. Tu adalah aplikasi Padlet So, sekejap cikgu cuba buka dekat sini. Boleh tak tunjuk kat you Padlet tu? Okay, so ni yang dekat slide awak yang last kali. So, awak just tekan je link tersebut. Tapi cikgu rasa macam tak ada internet connection je dekat cikgu punya ni. Oh, ada. Okay. So, awak just tekan je link tersebut. Dia akan terus pop up dekat Padlet ni. Okay, macam mana cikgu nak mengetahui tu awak ataupun daripada kelas lain ke, kan? So, awak just tekan this butang plus. Ada nampak tak butang plus kat sini? Tak ada Okay, dia butang plus itu macam ni je. Butang tambah ni. Lepas you dah tekan butang tambah tu, you just, cara you nak menjawab, you just tekan and then you just masukkan nama you dan juga kelas. Dia tak naik dekat situ. Okay, nama dan juga kelas, and then bawah tu you can upload. Kat sini dia boleh upload and then dia boleh hantar link ataupun gambar. Okay, so you just
Full susah. Tak susah. Serius senang. Betul. Tak susah pun. You just boleh nak on guna phone pun boleh. Okay? Alright. Kalau tak boleh juga, tu ialah cara terakhir. You hantar je lah dekat WhatsApp cikgu. Okay, boleh Tapi kalau boleh sebab cikgu nak benda tu as a proof dekat wall tu kan. So, kalau you bolehlah cuba kan. Okay. So, itu sahaja untuk kelas kita hari ni. Okay, itu sahaja. So, yeah. Settle. Okay. Alright, cikgu nak ucapkan, cikgu ambil kesempatan ni nak ucapkan selamat menyambut bulan puasa lah. Selamat berpuasa. Hari Jumaat ni kita akan start. Okay. So, selamat Hari Raya. Awal lagi nak raya. Selamat berpuasa. Okay, jangan ponteng puasa okay. Duduk kat rumah tu kan. So, yep. Selamat berpuasa. Jangan ponteng puasa. Jaga diri. And terima kasih selagi sekali sebab datang dan hadirkan diri awak ke kelas saya. I'm really thankful to you guys sebabkan luangkan sedikit masa sejam ni untuk hadir ke kelas cikgu. Okay. So, tanpa membuang masa awak lagi. Okay. That's all. Thank you. Bye-bye.